This call is now being recorded. Okey, jadi kita pergi pada agenda kita pada malam ini, iaitu perkongsian inovasi. Bagaimana kita mau cikgu-cikgu boleh join inovasi. Apa yang selalu saya buat, saya bukan ikut inovasi sekadar daerah ataupun dari KPM saja, ya. Saya join apa-apa saja inovasi yang dianjurkan, ya, yang penting berkaitan dengan kita punya pengajaran lah dan bersesuaian dengan inovasi kita, ya. Cikgu boleh cari, cikgu boleh join Telegram. Dia ada cikgu satu grup Telegram, cikgu type sahaja search inovasi ataupun kajian, cikgu join sajalah, senang. Di situ ada banyak orang akan berkongsi mengenai penganjuran inovasi. Itu cara paling mudah lah tu, ya. Yang kedua, cikgu join grup inovasi daerah cikgu supaya cikgu tidak ketinggalan, ya. Itu salah satu caranya. Tak apalah orang kata ini apa ni semualah dia mau join kan, tapi kalau dibenarkan kita untuk join, kita join lah, ya. Macam di daerah Tawau kami ada satu grup WhatsApp untuk inovasi. Jadi di situ boleh join. Dia bukan untuk anugerah guru inovatif saja. Mana-mana pertandingan dia orang akan kongsi di sana. Itu cara cepat lah. Ya, kalau kita tunggu orang bagi tahu kita memang susah. Kita yang kena cari, ya. Okey. Bagaimana idea untuk mendapatkan inovasi? Ya, idea untuk membuat inovasi. Ini salah satunya kita kena fikir apa yang kita buat sudah bertahun-tahun kita mengajar mesti ada sama ada kaedah ataupun mungkin biasanya kaedah lah. Kaedah ni maksudnya apa yang kita buat dengan murid kita. Setiap kali dia orang ada masalah ataupun kesukaran dalam satu-satu topik. Baik, untuk inovasi cikgu kita mesti fokus. Kita pilih pertama adalah tajuk mata pelajaran dulu. Mata pelajaran apa yang kita ajar. Lepas tu kita pilih apakah kemahiran yang susah untuk murid kita faham. Yang kita tengok memang tahun-tahun murid, biarpun muridnya berlainan tapi kemahiran ini juga lah yang dia orang susah. Coba fikirkan. Okey, lepas tu ini berkaitan juga dengan penulisan, ya. Lepas tu kita kena fikirkan apakah objektif kita buat inovasi kita tu. Kaedah lah contohnya, supaya murid ni betul-betul dapat membaca. Adakah kita membuat carta, adakah kita membuat modul ataupun kita membuat sekadar lembaran kerja ataupun permainan contohnya, kan? Ataupun mungkin produk tu macam layang-layang kah, contoh saja kan. Okey. Jadi itu caranya kita nak fikirkan, kita kena fokus kepada mata pelajaran, kemahiran jangan banyak-banyak. Kemahiran satu atau dua saja. Lepas tu begitu juga dengan objektif. Objektif pun jangan banyak. Ya, tidak ada orang buat inovasi sampai 10 objektif. Walaupun sebenarnya semua kita mau capai, tapi pastikan objektif kita mesti dicapai pada akhir inovasi kita. Dia bukan kajian. Kalau kajian tindakan tidak. Objektif tidak semestinya tercapai dan tidak semuanya responden kita tu berjaya dipulihkan. Tapi inovasi, sebab itulah kita perlukan skop yang kecil. Tidak boleh terlalu besar supaya senang kita capai di akhir pengajaran kita nanti. Ya, mungkin cikgu perlu letakkan tempo. Tempo berapa masa cikgu laksanakan inovasi cikgu ni. Ya, mungkin dalam 3 bulan atau 6 bulan. Tidak adalah juga buat inovasi dalam seminggu 2 terus nampak sudah dia punya ini, ya. Itu terlalu pula, orang kata apa ni, macam nampak kita tidak sungguh-sungguh lah dalam inovasi kita tu. Okey. Baik, penulisan inovasi nanti saya akan share, saya akan kongsikan cikgu. Ini sebenarnya rahsia lah kalau diikut, tapi tidak apalah, ya. Demi cikgu-cikgu, rakan-rakan saya, semoga selepas ni cikgu-cikgu semua boleh orang kata join, ya, pertandingan inovasi. Okey. Penulisan sangat penting sebab ini akan ditengok
akan dilihat oleh panel sebelum kita membentang. Ya, okey. Yang keempat, pertahankan idea. Okey, macam mana kita inovasi kita ni, macam mana kita mau pertahankan dia? Ya, okey. Saya cerita dulu mengenai prototype. Prototype ni maksudnya antaranya idea. Kita masih dalam tempo percubaan. Ya, kita punya inovasi tu masih kita mencuba lagi. Kalau ada pun, kalau apa ni, mungkin kalau produk baru macam plastik-plastik, begitulah contohnya ya. Belum lagi yang betul-betul yang dibuat banyak-banyak dari kilang, itulah contohnya. Ya, produk ini kalau yang sudah jadi macam aplikasi dia boleh sentiasa ditambah baik kan. Itu kalau aplikasi mobile pendidikan macam yang saya buat tu, kita boleh sentiasa tambah baik dia. Walaupun satu kali saja kita buat, lepas tu bila kita upload sudah di Google Play, cikgu mau ubah tiba-tiba lah pula, mau tambah lagi kuis. Boleh lagi kita tambah baik dia di situ. Ya, sentiasa tambah baik, tidak perlu bayaran lagi, terus boleh tambah baik, sentiasa ditambah baik ya. Okey, baik. Okey, langkah awal apa yang perlu kita buat kalau kita mau buat inovasi? Langkah awalnya paling penting adalah mencatat ya, cikgu menulis. Perlu kita tulis. Macam mana idenya, macam mana reka bentuknya ya. Perlu kita catat semua ni. Saya mula-mula dapat idea untuk join inovasi ni pun saya tidak tahulah mimpi apa malam tu, tapi besok paginya saya terus bangun awal-awal, saya message guru besar, saya bagi tahu dengan dia, cikgu, ini tajuk inovasi saya. Baru tajuk tu, belum lagi pun ada apa-apa. Saya mau bagi tahu saja, ini tajuk inovasi saya, nanti saya lupa. Ya, enggak tahu lah guru besar ketawa ke apakah di situ kan, enggak tahu lah. Tapi itulah sebenarnya ya, cikgu. Masa awal-awal tu saya takut saya lupa dengan tajuk. Saya bagi tahu dengan guru besar, ini tajuk inovasi. Kalau ada pertandingan inovasi, cikgu bagi tahu saya. Nah, itu mula-mula. Lepas tu bermulalah sudah ya. Bila guru besar sudah tahu, kalau ada apa-apa pertandingan, guru besar dapat info, dia pun cepat juga bagi tahu dengan kita. Itu salah satu cikgu. Kita mesti tackle hati pentadbir kita tu supaya dia kalau tahu apa info dari PPD, dia orang kan cepat. Dia orang pun akan terus merujuk kepada kita. Itu dia. Perlu dicatat dan ditulis ya. Okey, lepas tu fikirkan apa reka bentuk kita punya inovasi. Inovasi produk kah, inovasi idea kah, inovasi pengurusan kah ya. Ataupun inovasi PDP. Jadi kita jangan main terjah saja. Kalau ada pertandingan semua kita mau ikut, padahal kita punya inovasi ini bukan bidangnya, contohnya lah. Macam saya bidang pendidikan haskan contohnya. Tiba-tiba saya mau ikut pertandingan sains dan ini. Memang dalam pendidikan khas ada, tapi subjek saya tuh BM. Tiba-tiba mau pula ikut pertandingan inovasi sains dan matematik ya. Nggak ngam lah di situ kan. Jadi kita tengok juga lah ya penganjuran itu macam mana. Itu langkah awalnya mesti menulis ya. Okey, baik. Langkah seterusnya kita ini yang tadi lah saya sudah terangkan, pilih mata pelajaran, pilih objektif, jangan banyak, 2 saja, paling banyak pun 2 lah cikgu, janganlah sampai 3 ya. 2. Di SKP ni apa kemahiran cikgu pilih. Jangan kemahiran yang terlalu susah dan jangan juga terlalu senang. Maksudnya yang betul-betul memang murid kita sukar di situ. Okey. Seterusnya pelaksanaan. Macam mana kita mau laksanakan kita punya inovasi ni? Ya. Kalau kita memang PDP, kita laksanakan dalam kelas lah. Kita ambil lah. Satu lagi sasaran. Sasaran jangan terlalu ramai murid. Ya. Kita kena fokus kepada sasaran yang kecil saja dulu. Contohnya murid yang tidak tahu membaca, jangan. Kalau tahun 6 tu ada 100 orang kita mau ambil, jangan. Ya, bukannya dikira daripada 100 orang, banyak dia punya ni, menanglah dia. Bukan. Ya, dia dikira, contohnya cikgu ambil 10 orang murid yang tidak mencapai penguasaan tahap penguasaan 3 contohnya. Itu saja.
kita ambil, ataupun 5 orang boleh. Ya, janganlah terlalu sedikit 1 orang kan. Itu payah pula kita mau membanding kan. Okey, jadi pelaksanaan di dalam kelas. Kalau pengurusan, inovasi pengurusan dilaksanakan di peringkat pengurusan lah, ya. Okey, maksudnya kehadiran ya, inovasi kehadiran. Itu kita laksanakan di peringkat sekolah kita lah, ya. Baik. Jangan lupa rakam video dan ambil gambar. Kalau kita mau join pertandingan cikgu, kita kena bersedia sebaik-baiknya 6 bulan sebelum. Walaupun kita tidak tahu adakah pertandingan lagi. Kan? Walaupun kita tidak tahu bila ada pertandingan ni ya, tunggu-tunggu saja. Tapi tidak payah kita ini cikgu. Cikgu rakam dan tunggu saja ya. Sampai masanya bila cikgu sudah sediakan semua ini, cikgu lah yang orang paling bahagia kerana sudah menyediakan semuanya, ya. Kita tinggal pilih saja yang bagian mana kita mau ambil, bagian mana kita mau tolak, ya. Rakam video jangan panjang-panjang, rakam video yang berkaitan dengan inovasi, di mana impaknya di situ. Ambil gambar sebelum dan selepas, ya. Maksudnya sebelum budak kita bagi dia ikut inovasi kita dan selepas inovasi kita dilaksanakan. Uji prototipe kita tu tadi, ya, uji kita punya inovasi kita ni. Jangan lupa lah diuji. Uji dengan siapa? Dengan sasaran kita. Jangan kita uji dengan orang lain yang bukan sasaran kita. Uji dulu dengan sasaran. Kalau dengan orang lain itu adalah sebar luas, ya. Okey, dan jangan lupa cikgu daftar dengan My IPO, ya. My IPO ataupun hak cipta. Saya mendaftar inovasi MyBaca, ya, aplikasi pendidikan ini RM200 saja cikgu di Sabah, ya, Cawangan Sabah. Saya daftar saya daftar secara online pun boleh juga sebenarnya, jumpa di sana pun boleh. RM200 pada 4 hari bulan. Saya dapat sijilnya tu, dia kata suruh ambil, tapi sekarang pun saya belum pergi ambil lagi, ya. Sebab dia orang hantar melalui email juga. Jadi maksudnya kita sudah ada sijil kita tu. Kita nanti pun boleh ambil. Kalau cikgu di Semenanjung lagilah dekat-dekat kan My IPO ni. Cikgu pergi sana ambil bahagian. Okey. Ini paling penting, cikgu ambil bahagian pengumpulan data ataupun koleksi hasil karya. Itu dia untuk inovasi. Kalau cikgu nak pilih pattern boleh, tapi mahal. Pattern 500 kalau tidak silap saya lah. Saya memang tidak ambil pattern lah. Pattern tu maksudnya logo kita contohnya, ataupun nama kita tu kan. Tapi kita sekadar ambil hasil karya pun boleh cikgu. Koleksi hasil karya boleh. Ataupun cikgu mau ambil, cikgu kumpulkan semua penulisan cikgu berkaitan dengan inovasi ini tadi, cikgu kumpulkan, jadikan satu file, yang itu kita boleh masukkan dia di bahagian penulisan macam novel, karya lah, karya sastra. Itu pun boleh. Ada 2 jenis, ya. Daftar MyIPO dengan harga cuma RM200 saja. Ya, itu pun cepat juga jawapannya. Orang selalu takut-takutkan kita, dia kata kalau daftar MyIPO hari ini nanti 6 bulan lah baru dapat, 3 bulan lah, ya. Memanglah dia orang akan cakap begitu, tapi sebenarnya tidak, ya. Laju juga. Okey, jadi kalau di Sabah ni boleh laju, saya rasa di Semenanjung lebih lah lagi laju, ya. Okey. Saya pun ini sebenarnya nota saya ini tidak lengkap cikgu, tapi tidak apalah, kita sampai manalah di akhir. Sebab slide ini ada 56 slide tapi bukan semuanya saya isi, ya. Okey, ini inovasi dari bahan sedia ada. Okey. Saya pasti cikgu tahu ya PowerPoint kan. Bina nota dan latihan. Ini kalau cikgu mau join bengkel inovasi, saya bengkel aplikasi, membuat aplikasi mobile pendidikan, cikgu sediakan sudah awal-awal PowerPoint, bina nota, kalau cikgu mau buat nota dulu, kemudian cikgu sedia dengan latihan.
Ya, latihan ada soalan, ada dia punya buat di PowerPoint. Itu paling penting lah supaya bila cikgu ikut bengkel PowerPoint nanti bengkel membina aplikasi nanti dengan Cikgu Haris, cikgu sudah ada bahan nih. Habis bengkel tu, cikgu sudah boleh terus boleh apa? Jadikan dia aplikasi sudah nih. Sebab Cikgu Haris dia akan bagi tempoh sebulan ya untuk cikgu produce cikgu punya aplikasi sendiri. Dia akan bagi produce lah satu bulan. Okey. Canva Pro lah ya, terutamanya cara kita mau dapatkan gambar, buat ikon ini nanti saya akan share lah ya. Senang saja nih sebenarnya buat. Saya percaya cikgu-cikgu pun tahu juga kan buat daripada Canva Pro. Tapi semua ni banyak membantu daripada Canva. Sebab apa? Gambar-gambar tu kalau di aplikasi kita boleh letakkan kredit. Kalau gambar orang lain lah, ya kita boleh letakkan di bahagian kredit, ya. Penghargaan kepada orang yang punya gambar tu tadi kita boleh nyatakan di sana di bahagian kredit. Jadi tidak menjadi masalah untuk kita gunakan gambar daripada Canva Pro, lagipun Canva Pro ni adalah yang berbayar, ya. Okey. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, habis sudah untuk slide ini. Sekejap cikgu, saya akan share. Okey, baik. Sebelum saya share lagi, ada pertanyaan, cikgu? Kalau ada pertanyaan terus saja cikgu ya. Jangan segan-segan. Okey, baik. Kita sekarang kita pergi kepada Canva Pro ya, Canva Pro. Okey, baik cikgu. Saya banyak sebenarnya buat Canva Pro ni daripada telefon ada, daripada laptop. Kalau dari laptop tu memang senanglah kita tengok kan. Ini contoh ya saya buat. Ini sebenarnya projek murid lah, projek murid yang kami tengah buat ya sekarang. Projek ni kita ambil daripada semua elemen ni daripada Canva ya, Canva Pro. Lambatlah, slow dia. Kalau saya suka sebenarnya Canva Pro ni, kalau saya mau present, contohnya saya present untuk kajian ya, kajian-kajian gitu kan. Kita boleh terus present di sini saja, tidak semestinya mau download lagi ke komputer. Terus boleh present di situ ya, terus boleh record lagi muka kita di situ ya, wajah kita di situ. Okey, ini daripada Canva. Sebenarnya banyaklah kelebihan dari Canva Pro. Dia punya latar cantik ya. Kalau kita tengok cikgu di bahagian sini, bahagian elemen ni, ya, cikgu type saja teknologi, cikgu nak cari video pendek untuk intro, robot, ya, sebagainya. Memang banyaklah cikgu. Ini kalau ada Pro dia akan tulis sini. Ya, satu lagi kita boleh resize dia punya bahagian di sini ya. Saya tidak dapat tunjukkan untuk keseluruhan orang kata nak buat ni sebab ini memakan masa. Kalau mau buat untuk PowerPoint dengan Canva ni memang sangat-sangat mengambil masa yang panjang lah ya. Jadi insyaAllah saya akan berkongsi. Kalau yang ini boleh kita kongsi secara percuma saja ya. Selalu saya buat bengkel juga ni. Untuk yang ini kita akan share lah. Saya akan share secara percuma, tidak masalah. Ikut masa, insyaAllah ya. Cikgu tengok kan nampak simple saja. Tapi kalau kita present, ya kita present, tekan present di sini, kita boleh pilih sama ada kita mau letak kita punya wajah di dalam slide ini, ya kita mau record terus, ya sambil present sambil record boleh juga, ya ada pilihan di sini. Ini sebenarnya pun bergerak nih, ya untuk yang kenali komputer ni bergerak. Saya ada videonya nih memang khas untuk murid kami membentang lah, ya.
Okey, jadi kita pergi kepada Google Sites yang kami buat, ya. Google Sites yang kami buat. Okey, sekejap saya share. Okey. Mana Google Sites ni ndak muncul pula dia. Jap. Okey cikgu, ini dia. Ini adalah projek lah, projek bersama murid. Google Sites ya, dari Google Sites. Kita boleh kongsi, sebenarnya sudah pernah saya share cara untuk membuat Google Sites ni daripada daripada drive ya, drive kita. Okey, di sini saya letakkan buku teks digital ya. Kenapa pula nak nampak di situ? Tak nampak kan? Belum nampak present. Okey. Ya, kita letakkan kuis ya. Macam mana mau buat QR code ni pun cikgu type saja di bahagian sini. Cikgu type QR code generator. Bolehlah kita buat ni. Percuma saja ni, tidak ada bayar-bayar ni buat QR code. Cikgu boleh buat link kuis, cikgu boleh buat link video pengajaran ya. Inilah antaranya video apa ni murid kami mementang. Ini daripada Canva lah ni saya buat ya. Daripada Canva, cikgu bayangkan tu. Ini ya, ini antaralah ya. Ini video murid kami ya. Tapi ini semua dengan izin lah ya, dengan izin. Kalau apa ni murid PPKI ni ataupun program inklusif memang kita kena minta izin dengan antara inovasi ini murid lah, antara inovasi murid. Jadi cadangan pada masa akan datang daripada Google Search ni kami akan buat aplikasi mobile pendidikan lagi ya. Supaya ini pun daripada Canva juga cikgu saya buat ni. Poster ya, murid lah sebenarnya yang buat. Murid yang buat ni poster. Kita boleh letak di Google Sites. Ini antara inovasi juga lah bersama dengan murid ya, murid PPKI. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada macam mana kita nak menulis. Okey, boleh ya kita teruskan macam mana kita nak menulis. Sekejap saya buka dulu penulisan yang dapat anugerah lah ya. Okey, sekejap. Kalau ada soalan cikgu boleh kemukakan ya. Tidak masalah, teruskan saja. Kami dapat anugerah dalam ISIC 4 tu video terbaik pembentangan dengan apa ini? Dengan inilah pingat emas ya. Okey, baik. Ini yang saya akan share sekejap. Ya, sambil-sambil tu saya mau kongsikan juga pada 17 hari bulan, saya takut terlupa ya. 17 hari bulan adalah perkongsian
sama juga cikgu, pesertanya yang inilah yang pada hari ini ya, kita akan berkongsi dengan pensyarah ya, pensyarah daripada UKM. Saya ingat dia bagian pentadbiran lah ya, sebab saya promo dengan dia pasal bengkel malam ni, last dia cakap, oh saya sebagai peserta kah atau sebagai penceramah? Jadi saya kata, kalau cikgu ada tajuk, bolehlah ni kan sebagai penceramah. Jadi dia ceritalah dia punya pengalaman semua ya. Jadi saya rasa macam teruja jugalah mau tahu. Dia kata bagaimana inovasi ini kita mau cari penaja. Itu salah satunya dia ada cakap tadi lah yang dia mau kongsikan ya. Memang kita bayarlah cikgu untuk dia buat talk tu, tapi tidak apa ya, kita apa ni, daripada yuran bengkel ni lah ya yang kita ambil, supaya cikgu pun tidak rugilah di situ sebenarnya ya. Saya bagi dan cikgu tidak masalah. Yang penting orang luar tu dapat berkongsi dengan kita. Cara bagaimana inovasi kita boleh jadikan dia sebagai sumber pendapatan kita juga ya. Antaranya lah ya. Okey, baik. Ini adalah pertandingan 3 minit juga ni sebenarnya. Video 3 minit, bayangkan semua mau dikasih masuk. Jadi inilah yang kami bagi kategori warga KPM ya. Menggunakan mobile, satu aplikasi tu saja cikgu ya. Aplikasi. Sebenarnya kalau aplikasi ni sebab kita boleh sentiasa tambah baik, walaupun dia di peringkat kebangsaan, ada penganjuran yang tidak mau bila sudah peringkat kebangsaan dia tidak mau lagi benda yang sama. Dia mau suruh kita tukar kan. Tapi sebenarnya aplikasi boleh sentiasa ditambah baik. Selepas ini boleh juga keluar My Baca Bahasa Melayu 3.0 kan. Cuma isinya kita kena tambah baik. Ini ikut template yang diorang sediakan. Kita tidak boleh pandai-pandai ubah-ubah seperti apa yang saya sarankan cikgu tadi contohnya buat. Kalau dia minta sinopsis lah. Kalau dia ada kata, ada petak-petak, ikutlah petak-petaknya ni ya. Janganlah kita ubah-ubah. Kalau kita ubah-ubah nanti penganjur pun marah juga. Ini untuk objektif 2 saja cikgu. Yang senang-senang saja. Bukanlah semestinya mesti mau senang juga, tapi dapat menyelesaikan masalah murid kita tadi ya. Kalau untuk PPKI ini susah sudahlah dia ya. Okey. Baik, ini dia mau keunikan idea. Ini dia minta. Dia minta memang dengan mencapai matlamat revolusi industri 4.0. Ya, zaman sekarang ni ya, era sekarang ni memang semua mau pendidikan 4.0 ya. Jadi maknanya lebih kepada digital lah ya. Jadi inilah yang kita terangkan. Okey, lepas tu adaptasi. Okey, baik. Sebenarnya untuk inovasi ya, cikgu, bukannya kreatif, inovasi ya. Kalau kreatif mesti kita yang buat. Kalau inovasi tidak. Dia boleh juga idea orang, contohnya cikgu ambil idea saya ni ya, My Baca, bukanlah tajuknya My Baca, lain lah, sudah cikgu ubah lah sudah kan. Tapi aplikasi juga contohnya, membaca juga. Tapi tajuk lain. Cuma cikgu tambah baik sudah. Cikgu ubah sesuai sudah dia. Bentuknya, dia punya di dalamnya semua sudah cikgu ubah. Boleh? As long as jangan cikgu ambil My Baca. Sebab My Baca tu sudah saya patentkan. Bukan patentkan, saya sudah ada My IPO kan di situ. Itu memang tidak boleh lah. Maksudnya produk hampir sama. Idenya sama. Tapi dia punya isinya lain dengan tajuknya pun lain. Begitu. Boleh. Itu adalah inovasi. Ya. Boleh idea orang, tapi kita sudah tukar dia, sudah ubah sesuai dia. Okey, jadi idea ni berdasarkan DSKP. Kadang-kadang ada penganjur dia tidak mau juga DSKP, tapi ada penganjur memang menekankan pada apa kemahiran yang mau dicapai dan apa objektif, itu paling penting. Ya, ini sasaran kumpulan kami ni pun bukan ramai ya, 10 orang saja ni. Okey, ini antaranya lah yang dia minta. Ya, bagaimana dia kata? Projek ini meningkatkan pencapaian kumpulan sesar dari aspek kemahiran. Ini semua memang kemahiran 4 IR 4.0 ya. Okey, itu penerangannya lah situ. Okey, ini uraikan. Ini dan yang ini mesti mau ada ya. Kalau kajian tindakan tidak perlu. Ujian pra, ujian pos. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa.
tapi cikgu mesti buktikan macam mana cikgu murid sebelum dan selepas dia menggunakan, kalau ada gambar lagi bagus. Tidak semestinya juga nih ujian pra ujian pos nih, tapi sekurang-kurangnya ada skala yang kita gunakan bagaimana mengukur sebelum diorang gunakan aplikasi dan selepas 6 bulan contohnya. Di sini saya tulis 5 bulan pelaksanaan. Ya. Macam mana kita mengukur supaya kita boleh senang nampak kita gunakan inilah, tapi cikgu boleh gunakan dalam bentuk infografik. Ya, infografik lagi mudah lah, senang orang tengok kan. Okey, ini perluasan komersial. Antaranya dia kata sini My IPO, ISBN ya, nota kolaboratif. Cikgu, kalau cikgu ahli channel BBM, ya saya di Telegram, inilah cikgu sebenarnya. Cikgu komen-komen di situ pun boleh kita ambil sebagai kita punya penyebar luasan. Nah, ini antaranya cikgu Norma ya, yang ada apa nih, dan saya sudah post mengenai aplikasi, itu salah satu penyebar luasan. Ya, orang tengok berapa ramai di dalam, berapa orang yang bagi respon baik, itu salah satu. Dan tidak semestinya juga sebenarnya di Telegram saya, cikgu boleh, ini salah satulah antaranya ya, cikgu boleh bina juga satu grup Telegram, mungkin bermula dengan rakan-rakan cikgu di sekolah. Cikgu boleh share bahan-bahan inovasi. Jangan malu kita berkongsi cikgu. Tak apalah kalau kita berkongsi krik-krik, biarlah. Ya, kadang-kadang ada kita kongsikan tidak ada orang merespon kan. Macam krik-krik pula. Tiada pula orang mau merespon ini apa yang saya. Biarlah cikgu. Tidak apa-apalah, biarlah orang kata kita syok sendiri. Ya. Sebab benda yang baik tu tidak menjadi masalah juga kalau kita kongsi. Ikut niat kita kan. Niat kita bukannya kongsi yang jahat kan. Kita kongsi yang baik juga ya. Jadi kita hantar situ, jangan lupa bila ada orang respon baik, cikgu terus ambil screenshot, itu salah satu bukti penyebar luasan. Mula-mula sekali penyebar luasan pastikan di dalam sekolah sendiri dulu. Di dalam sekolah sendiri cikgu sudah sebar luas dengan kawan-kawan cikgu. Itu paling penting ya. Sebar luas di sekolah sendiri dulu, barulah cikgu keluar daripada sekolah cikgu. Ya, kalau boleh di peringkat kebangsaan, maksudnya macam kita ni lah dalam bengkel PowerPoint ni dan juga BBM tu kan, di Facebook contohnya. Cikgu screenshot dan ambil gambar sebagai bukti. Okey, baik. Ini antaranya lah ya, tak apalah tu. Dan ini yang kami menang untuk dia naik tempat kedua sebenarnya ya, sempena Hari Guru peringkat negeri Sabah. Ini aplikasi lah juga ni. Ya, yang ini pun kami tidak sangka sebab di peringkat daerah dia macam nyawa-nyawa ikan juga. Dapat jugalah sijilan emas, tapi macam banyak lagi orang lain yang lebih hebat ya. Tapi di peringkat negeri nasib mungkin rezeki lah kan juga kami dapat ini dapat duit juga ni cikgu ya, di peringkat negeri dapat duit juga. Okey, baik, yang ini gambar-gambar inovasi lah kita masukkan. Di mana kita mungkin ada share di YouTube ya, itu salah satunya lah. Lepas tu masa main IPG ni dia mau tengok lagi berapa ramai orang tengok, berapa ramai orang like, begitu. Ya, itu salah satunya lah ya. Tidak semestinya lah batu kalau diikut kan, tapi sebab nanti orang kata berapa ramai orang mau tengok, berapa ramai, itu jadi macam stres pula sama kita kan. So kita berkongsi tak ada orang tengok. Jadi jangan risau cikgu. Itu semua cuma tambah nilai saja daripada kita punya inovasi. Yang penting cikgu pertahankan inovasi cikgu yang buat. Cikgu lah yang tahu, bukan orang penilai, itu bukan dia yang tahu. Ya, kita yang tahu inovasi kita. Jadi mesti kita pertahankan inovasi kita sendiri, ya. Jangan bila orang komen yang teruk-teruk, biasalah cikgu kalau juri ni kan, kadang-kadang dia kata, ini tak ada, ini cikgu buat begini salah, ini apa semua kan. Ada, kami pernah cikgu ya, dibuat begitu. Tapi itulah kadang-kadang saya sudah bagi tahu dengan kawan, saya kata kalau orang condemn dalam penjurian, yang penting senyum saja dulu. Senyum saja dulu. Jangan kita masam pula kan. Jadi juri pun tengok juga tu reaksi kita macam mana. Dan kita mesti
pertahankan dengan kita punya idea kita nih. So inovasi kita yang buat, bukan dia orang yang buat kan. Jadi kita pertahankan yang benda apa yang dia tanya tuh sebenarnya buktikan saja yang kita sudah buat sebenarnya, ya. Okey, jadi ini dalam yang ini pula adalah apa ni? ISIC itulah ya. Yang ini international sebenarnya sebab dia ada gabung dengan Indonesia ya, Universiti Indonesia. Kami ada dapat anugerah special award dengan gold award lah ya, kategori warga apa ni? Warga KPM lah ya. Okey, baik. Sakit sudah leher kita. Okey, cikgu. Jadi saya takut ada lagi yang tertinggal, tapi pada 17 hari bulan nanti kita akan berjumpa sekali lagi untuk perkongsian dengan pensyarah daripada UKM. Dia sudah bagi tahu dan janji dengan saya dia akan buat juga talk itu, terutamanya juga kita invite kepada rakan-rakan yang berminat untuk mengambil master ataupun PhD ya di UKM. Dia orang ada buat online tu, terutamanya yang ada masalah mau pergi ke UKM lah jauh-jauh kan. Jadi pengangkutan lagi ya, kos lagi. Dia akan share juga sekali dengan itu dan bagaimana inovasi ini boleh kita boleh dapatkan penaja. Itu janjinya lah ya tadi. Okey, jadi ini kita baca dulu ya. Kalau mata pelajaran bahasa Inggeris, maka penulisan, iya betul. Kalau mata pelajaran bahasa Inggeris, sebaik-baiknya dalam bahasa Inggeris, cikgu. Kalau ada penganjur yang dia bagi tahu boleh dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Tapi subjek kita pilih bahasa Inggeris. Jadi kita kena kita kena lah membentang dalam bahasa Inggeris sebaik-baiknya ya. Sebab itu kalau melainkan orang kata dia tidak ambil ni lah ya untuk subjek tu mungkin dua language kan di LP mungkin boleh juga dalam bahasa Melayu ya. Tapi saya tidak anjurkanlah cikgu tidak sarankanlah cikgu membentang dalam bahasa Melayu ya. Okey, baik. Saya takut ada yang terlupa. Balik lagi kepada yang penceramah tadi. Jadi 17 hari bulan kita ada 2 event. Yang pertama untuk bengkel aplikasi yang kedua ya di bawah penganjuran saya lah. Kalau Cikgu Haris tu dia sudah banyak kali banyak sudah dia produce pembina aplikasi ni, pembangunan aplikasi. Tapi untuk yang saya baru promote baru-baru ni saja. Jadi untuk yang akan datang, pastikan ya mungkin ada beberapa rakan di dalam ni yang memang akan join bengkel yang kedua nanti pada 17 hari bulan. Yang itu ya nanti saya akan jawab ya Cikgu Aisyah. Yang itu cikgu kena sediakan dulu sebaik-baiknya dalam PowerPoint cikgu punya reka bentuk aplikasi yang cikgu mau buat. Cikgu boleh berhubung dengan saya selepas ini ya sebab kita masih cuti kan. Masih cuti. InsyaAllah saya bantu cikgu. Saya mau bagi tengoklah dulu satu ya aplikasi yang sebenarnya rakan kita buat ni. Dia pun ikut bengkel aplikasi tapi sudah 1 tahun dia hantar dengan saya barulah saya ternampak balik dia punya PowerPoint tu barulah saya buatkan tadi dia satu aplikasi. Jadi saya sempat dulu ya cikgu share dulu dengan cikgu. Okey, sekejap. Sebelum tu kita jawab dulu Cikgu Aisyah. Jika dah menang peringkat kebangsaan, iya, memang betul. Dia sebenarnya ada pertandingan penganjur, syaratnya memang tidak mau lagi di peringkat kebangsaan. Yang baru-baru ni 3 minit pitching tu kami bawa inovasi lain cikgu. Yang itu. Tapi tidaklah juga proper sangat macam yang Mai Baca ni. Sebab Mai Baca sudah melalui banyak fasa dan dia pun dari daerah, negeri sampai kebangsaan pun
memang inilah kan, orang kata memang power lah sudah dengan penulisan dan sebagainya. Tapi kalau yang untuk syarat memang tidak mau peringkat kebangsaan, bila dah menang peringkat kebangsaan memang betul, ya. 1, 2, 3 tu bukannya Johan saja. 1, 2, 3 kalau diikut, dan dapat sijil emas pun kalau diikut dia orang tak mau, ya. Tapi kita kena tambah baik. Satu syarat saja, kecuali yang 3 minit PDP baru-baru ni memang jelas-jelas dia kata tidak mau kan. Tapi untuk pertandingan lain biasanya dia mau kita tambah baik dengan syarat 80% kalau tidak silap saya lah, penambahbaikan daripada aplikasi yang cikgu punya inovasi yang sudah menang tu, ya. Kalau modul mungkin bertambah lagi lah kemahiran dia punya muka surat contohnya, ya. Okey. Sekejap cikgu, saya nak share apa ya, saya pun hampir lupa pula apa yang saya mau share ni. Sekejap ya cikgu. Takut terlupa lah. Alamak, tapi betul-betul lupa pula sudah. Okey, sekejap. Sekejap ya, saya mau share. Sekejap. Apalah yang saya mau share ni, sudah saya lupa. Apa ya yang last saya cakap tadi tu, saya lupa lah. Aduh. Sekejap ya cikgu. Oh ya. Sorry. Saya mau share aplikasi yang kawan kita buat cikgu. Sekejap. Saya mau share aplikasi yang kawan, bukan aplikasi, dia buat PowerPoint saja. Dia buat PowerPoint saja, tapi saya share entire screen lah ya. Dia buat sebenarnya PowerPoint saja. Ini. Ini cikgu. Cikgu tengok. Ini teacher Falina ni. Teacher Falina. Dia hantar dengan saya sebenarnya dalam bentuk PDF lah. Macam ini buku. Buku ni memang sudah ada dia punya sudah ada dia punya inilah copyright-nya. Ya. Dia buat 2021. Jadi dia hantar dengan saya ni, saya bantu dia untuk jadikan dalam bentuk aplikasi. Okey. Ya, dia hantar PowerPoint. Jadi cikgu bukan PowerPoint, PDF. Tapi kalau cikgu hantar PowerPoint lagi bagus ya, dalam PowerPoint. Senang. Dalam bentuk image lagi bagus, senang ya. Kita buat ini ya. Jadi kita pergi tengok macam mana dia bila jadi aplikasi. Yang ini tadi cikgu, sekejap ya. Ini dia daripada PDF tu dijadikan dia kepada gambar. Kena convert dulu dia jadi gambar ni, Cikgu Falina punya ni ya. Okey, lepas tu ini aplikasinya bila sudah jadi dalam bentuk file untuk Android lah ya. Tapi kita bina dia ni daripada Buildbox ya. Kalau cikgu yang pernah ikut bengkel PowerPoint dia mesti tahu tu kan. Ni ya, kita buka daripada aplikasi Buildbox. Saya nak bagi tengok cikgu macam mana rupanya daripada PowerPoint tadilah, PowerPoint kan. Daripada PDF tadi tu di dalam Buildbox dia jadi macam mana. Aplikasinya nanti bila dia produce di dalam Google Play. Ya. Kenapa kita mau produce dalam Google Play? Sebab apa? Inovasi yang di dalam Google Play, cikgu, jelas-jelas sudah penyebar luasannya di situ sudah memang ada. Jadi tidak perlu lagi kita kata tidak disebar luas apa sebagainya kan. Tapi bila sudah di dalam Google Play, kan Google Play percuma. Orang install percuma kan, tidak perlu bayar apa-apa. Tidak tengok iklan lagi. Ini dia. Ya cikgu, ini saya bantu dia ni daripada start kosong ya, tidak ada apa-apa. Saya bantu dia sebab sudah ada asetnya, sudah ada tadi PowerPoint yang dia buat tu jadi gambar. Okey, kita tengok macam mana dia dalam bentuk aplikasi nanti. Okey, ini ya, dia bagi tengok kita preview ya.
Ini. Ya, ini buku lah cikgu, maksudnya buku lah, kita bukan buat kuis. Oke, jadi kita kalau ini muka depan, oke, kita pergi pada ini kredit. Kredit ini maksudnya siapa orang yang punya, ya. Kata-kata luan. Habis kita pergi pada home. Pergi kepada mula. Membaca lah. Ya, ini cuma untuk buku lah. Ya. Tapi sudah kira inovasi sudah nih. Daripada PowerPoint saja. Kan? Murid boleh membaca di sini. Last habis pergi home lagi. Ya. Inilah inovasi daripada ini saja nih. Ya. Oke, jadi saya ingat sampai di sini dululah ya perkongsian kita. Saya bagi peluang cikgu kalau ada yang mau bertanya. Oke. Kalau ada lagi yang cikgu kurang jelas itu ataupun terlalu cepat kan, mungkin ada persoalan lah mengenai inovasi dan juga aplikasi. Cikgu boleh inilah bagi tahulah dengan saya. Dan kepada rakan-rakan yang sudah join bengkel bengkel aplikasi bersama Cikgu Haris pada minggu lepas kalau tidak silap, Cikgu buatlah apa ni, Cikgu punya aplikasi tu ya. Jangan lambat-lambat. Kalau lambat-lambat sebab 1 bulan kan dia bagi tempo. Cikgu ambil peluang untuk sediakan daripada PowerPoint saja. Cikgu beginilah. Cikgu fikirlah dulu nak buat buku kah? Boleh juga. Buku nota untuk murid. Boleh. Macam ni yang tadi saya tunjukkan. Buku nota boleh jadi inovasi juga tu. Ataupun cikgu mau buat kuis. Jadi jangan yang buat yang susah-susah. Buat yang senang-senang dulu. Supaya sekurang-kurangnya cikgu bayar iuran bengkel, cikgu tidak rugi. Sudah ada satu aplikasi cikgu sendiri atas nama cikgu sendiri kan sebagai pembina aplikasi, walaupun diproduce ataupun publish. Contohnya lah cikgu gunakan saya punya saya lah yang tolong cikgu masukkan dalam Google Play, tapi di situ ada kredit. Kredit tu maksudnya cikgu yang buat sendiri. Bila cikgu buat sendiri aplikasi, maksudnya ada di situ kredit, memang cikgu yang buat tu aplikasi sendiri, ya. Di bagian peringkat inovasi, diorang tidak akan banyak tanya lagi. Memang cikgu lah pembangun aplikasi itu sendiri. Ya, asalnya pun daripada PowerPoint saja. Ya, cikgu buat daripada PowerPoint, sama ada nota ataupun membaca. Kan, saya ada buat satu aplikasi mudah, ya, iaitu My Baca Kisah Rakyat. Maksudnya kisah-kisah dongeng, kisah-kisah legenda yang memang semua orang tahu dan tidak tahu siapa penulisnya pun boleh kita ambil, tapi dengan syarat di bagian kredit kita simpan kredit siapa yang menulis ni. Adaptasi kisah-kisah rakyat daripada penulis ini dan ini, contohnya gitu. Ya, oke, itu antaranya lah ya. Jadi saya berharap perkongsian pada malam ini rakan-rakan semua dapat idea dan mungkin mulakanlah langkah daripada sekarang kan. Cikgu mula menulis, mula pilih tajuk, mula pilih mata pelajaran. Siapa sasaran cikgu, mulakan langkah. Jangan tunggu sampai ada pertandingan baru cikgu mau buat. Sekarang lah cikgu memulakan langkah. Ya, walaupun lah orang kata ini orang inovasi ni, ya, ini kalau dia ikut ni dia lah sejak yang menang. Jangan, ya, tidak semestinya juga kan. Jadi sebenarnya cikgu saya ingin lagi berkongsi dengan cikgu ya. Kita join memang ikhlas kan. Memang ikhlas kita kadang-kadang kerana minat lah kita suka kan join pertandingan gitu, walaupun berdebar-debar juga pada akhirnya, tapi kita suka lah kan join begitu sebab memang benda tu kita buat lah di kelas kita. Tapi akhirnya guru besar kita tengok, pengetua tengok kan, pentadbir kita tengok, cikgu ni rajin juga. Walaupun tidak selalu menang tapi rajin juga dia join. Jadi itu semua akan sebenarnya menambah nilai kita punya
perkhidmatan cikgu, kerjaya kita lah kan. Orang nampak kita macam kita ni orang yang bersungguh-sungguh lah dalam menjayakan kita punya kerjaya kan. Maksudnya kita tidaklah mendatar begitu saja. Cikgu akan rasa sendiri. Orang yang akan cari kita bila kita ada inovasi. Orang yang akan mau bersama dengan kita. Ya, menimba ilmu dengan kita. Tak payah kita lagi mencari orang. Orang yang akan cari kita untuk penerima anugerah-anugerah yang memang disediakan ya. Begitu. Jadi jangan patah semangat, teruskan saja cikgu semua ya, bermula dari pada malam ini coba cikgu mulalah menulis ya. Itu salah satu tarik penulisan. Okey, saya mau share juga kalau cikgu mau penulisan yang orang kata terbaik, cikgu banyak juga melihat cara macam mana orang present dia punya inovasi cikgu. Itu salah satu, memang salah satu trik lah juga kan, macam kaedah lah kita sebenarnya berinovasi, kita belajar juga. Kita tengok orang macam mana dia. Kalau boleh siapa yang nombor satu tu, itulah cikgu tengok. Ya, siapa nombor satu cikgu tengok. Kenapa dia boleh nombor satu? Kenapa dia begini? Oh, dia sebut ini rupanya. Saya tidak sebut ini. Begitu. Dan mungkin masa penjurian ya secara online contohnya ataupun bersemuka, pastikan cikgu yakin dengan inovasi cikgu. Janganlah sampai kita macam nampak ego pula kan. Rendahkan sedikit tapi kita yakin gitu. Maksudnya kita jangan kadang-kadang juri ni saja dia mau tengok kita ni pertahankan kita punya inovasi kah, ataupun kita ni boleh macam digugat lah begitu ya. Itu antaranya lah ya. Cikgu banyak lagi lah kalau cerita pasal inovasi, satu malam pun tak tidur kita. Kan, tapi yalah, saya doakan semoga cikgu-cikgu semua insya-Allah pada malam ni, kerana sudi ya sampai malam pukul 10 lebih kita sudah lewat malam sudahlah kalau kami di Sabah ni ya. Saya mau sebenarnya cikgu-cikgu join. Itulah kita buat walaupun lewat ya. 9.30 kan. 9. Kira lewat di Sabah tapi cikgu malam masih muda. Jadi cuti-cuti begini pun ya. Itulah harap adalah sesuatu yang cikgu dapat belajar. InsyaAllah ya. Kalau untuk perkongsian seterusnya saya akan cari juga cikgu-cikgu ya. Tapi kita kena fokus satu-satu lah. Macam maksudnya kita buat untuk PowerPoint kan. Okey, lepas tu kita buat Canva. Tapi satu-satu lah, kita tidak boleh buat satu kali. Dan satu lagi untuk Canva ni, cikgu tahukah bahawa Canva sekarang ada website. Dia boleh menyediakan website juga. Maksudnya kita boleh letak di situ poster, letak di situ link video, kita boleh letak kita punya Telegram, ya, kita punya link YouTube, Facebook, Instagram ya, semuanya kita boleh letakkan macam Google Sites tapi dia website dengan nama kita sendiri. Itu di dalam Canva. Nanti kita akan teroka insya-Allah. Ya. Okey, jadi ada apa-apa pertanyaan lagi dari rakan-rakan? Kalau tak ada kita pergi pada satu-satu lah ya. Cikgu Najibah. Ada apa-apa cikgu? Cikgu Ivy dari Sarawak kan? Okey. Okey cikgu, jadi saya ingat sampai di sinilah. Mungkin kita semua pun sudah mengantuk ya. Okey, jadi kalau ada apa-apa jangan lupa ya, cikgu boleh kontak saya di nombor telefon kan. Cikgu tahu juga. Kontak saja terus. Nanti kita akan Assalamualaikum cikgu. Ya, Cikgu Najiha, ya. Ya, cikgu. Saya insya-Allah akan join untuk inovasi ISCE under IPG Melaka. Saya nak minta tips dengan cikgu. Untuk inovasi tersebut kan kita kena present kepada pihak panel.
apakah tips-tips yang berguna untuk kita, maksudnya masa kita present tu apa yang perlu kita sampaikan kepada kita punya panel-panel tersebut? Ada time limit ke? Ada aspek yang perlu kita terangkan ke? Ke macam mana? Boleh tak cikgu sharekan tips sebab ni first time kan? So Ya, memang tak ya, ya. tahu nak buat macam mana. Cikgu, sebelum tu biasanya kalau dalam inovasi ni diorang ada bagi syarat. Contohnya dia bagi berapa minit pembentangan, berapa kalau video berapa minit video, berapa minit soal jawab. Biasanya lah begitu. Sebab baru-baru ni kita orang ikut yang IPG tu, dia bagi video 3 minit. Lepas tu soal jawab 7 minit. Itu pun mesti kita ketahui cikgu sebab dia tidak mau. Contohnya macam kalau tayangkan video lebih 3 minit, lebih kepada 5 minit gitu. Itu salah satu memang akan menolak markah jugalah. Okey. Tapi kalau pembentangan secara langsung, maksudnya daripada berdepan lah, bersemuka lah ni kan? Maksudnya Ya, bersemuka. bersemuka. Okey, berapa minit dia bagi tempoh? 5 minit. 5 minit. 5 minit bersemuka. Okey. Kalau 5 minit bersemuka, yang paling penting. Tapi, satu lagi saya mau tanya cikgu. Cikgu punya inovasi ni dia berkaitan apa? PDP kah, pengurusan kah atau macam mana? PDP, mengajar murid untuk membaca. Mengajar murid untuk membaca. Okey, kalau begitu, pertama sekali yang paling penting lah, yang basic kepada pembentangan secara live kan, bersemuka lah maksudnya kan. Yang paling penting mesti cikgu sentuh DSKP, mesti sentuh objektif, sasaran, lepas tu keberkesanan, pelaksanaan pun juga. Kalau cikgu produk, reka bentuk produk cikgu, macam mana dia digunakan. Ini paling penting cikgu. Manual ni paling penting. Macam mana cikgu. Tapi dalam masa 5 minit, mana kita boleh terangkan semua kan? Okey. Jadi caranya macam mana cikgu mau supaya dapat juga cikgu menerangkan. Biasanya panel dia akan tengok dulu. Kita punya penulisan, kita punya, kalau dia suruh hantar video, dia akan tengok video. Itu sebenarnya panel yang bijak lah. Dia tengok dulu kan sebelum dia bersemuka dengan kita. Okey. Jadi, satu lagi, cikgu pastikan, cikgu sediakan manual tu, mungkin cikgu boleh share dekat saluran YouTube. Di dalam penulisan cikgu tulis link video manual cara penggunaan. Cara menggunakan cikgu punya inovasi ni. Walaupun dia contohnya inovasi baru prototype saja, cikgu tunjukkan macam mana cara menggunakan. Terus direct dalam soal dalam video tu cikgu terus, ataupun cikgu ada penulisan. Ya, boleh Ustazah Zuliana. Ya, mungkin kita ada penulisan situ yang menunjukkan di dalam penulisan lah yang dia minta kan. Macam mana cara gunakan. Itu paling penting ya, cara menggunakan objektif, sasaran dengan DSKP. Biasanya kalau pengajaran mesti mau ada DSKP, apa yang kita mau capai, apa yang kita mau ajar murid di situ. Dan juga pelaksanaan sebelum dan selepas. Yang lain-lain kalau tidak sempat sebut, bila cikgu sudah buat manual tadi, memang itu memang sangat penting cara untuk menggunakan, ya, dan juga penyebar luasan lah. Itu antaranya. Tapi dalam 5 minit tu memang kena laju lah cikgu. Dan cikgu, saya sebenarnya kalau untuk pembentangan, saya kalau video saya buat skrip cikgu. Itu rahsia saya. Saya buat skrip. Kalau video lah. Kalau video. Sebab kita tidak mau kita tersasar daripada kita yang apa yang sepatutnya kita cakap. Kan? 5 minit bukan lama. Kalau 10 minit tadi mungkin banyak lah juga kan yang kita boleh ini. Tapi 5 minit tak banyak. Jadi kita kena pilih yang betul-betul cikgu mau cakap. Dan satu lagi, kalau cikgu berdepan dengan juri, pastikan cikgu sediakan pamphlet. Pamphlet tu cikgu isilah apa-apa di situ. Sebab ada juri dia tidak tengok pun penulisan kita yang panjang lebar tu. Masa
masa pembentangan yang bersemuka itulah di situ baru dia orang tengok yang pamphlet kecil-kecil. Ini pengalaman saya di Terengganu, cikgu. Ya, punyalah panjang lebar kami punya penerangan mengenai inovasi. Last yang kawan saya di bawah, di bagian bawah tu dia ada serahkan pamphlet kecil-kecil. Di situlah juga yang itulah juga yang diorang tengok. Jadi itu salah satu tips. Cikgu mesti bagi dengan juri apa yang cikgu tulis. Mungkin scan QR ataupun video manual tadi kan, ataupun apalah yang simple-simple tapi berkesan, ya. Itu salah satu tips lah yang ini kalau secara bersemuka cikgu memang begitu. Kita kena sediakan juga sekurang-kurang ada juri tengok-tengok lah masa kita buat pembentangan tu kan. Jadi apa-apa yang kurang itu baru dia orang tanya begitu. Mudah-mudahan berjaya ya cikgu. InsyaAllah. Terima kasih banyak cikgu. Sama. Okey. Jadi itu saja. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita tamatkanlah ya Google Meet kita pada malam ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak cikgu. Ya, pada yang join sehingga larut, bukan juga larut malam sangat, tapi yalah lewat jugalah kan. Jadi semoga selepas ini cikgu-cikgu semua akan bersemangat dan teruskan lagi perkongsian kita untuk join inovasi. Banyak idea sebenarnya cikgu. Itulah saya kata kalau mau bincang satu malam memang tak cukup. Jadi terpaksalah kita tamatkan juga pada kali ini ya. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada apa-apa nanti cikgu boleh tanya dengan saya insya-Allah. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Sama-sama cikgu Aisyah. Insya-Allah.